Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 23 Oktober 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati terus membantu dalam memerangi pandemik COVID-19 dengan menyumbang kit pencegahan kepada Balai Bomba dan Penyelamat Sibu Sentral. Penyerahan kit pencegahan itu disampaikan oleh Pengerusi Sabati yang juga isteri Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang bertempat di Balai Bomba Sibu Sentral pada Khamis. Majlis ringkas itu turut dihadiri Pengerusi Maksa Wanita Negeri Sarawak, Datin Amar Evelyn Ridikos dan Pengarah JB PM Negeri Sarawak, Khairuddin Rahman. Menurut Khairuddin, dalam ucapannya, pihak pengurusan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak serta anggota Balai Bomba Sibu Sentral berterima kasih dan amat berbesar hati di atas sumbangan dari Sabati. Beliau juga berharap komitmen yang ditunjukkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dapat mengekang penularan wabak berkenaan. Seterusnya, projek pembinaan surau kampung Senadin Jaya yang dimulakan pada 3 Mei tahun lalu dan kini telah 97% siap. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin berkata surau tersebut dijangka siap sepenuhnya pada 5 November ini. Jelasnya, pembinaan surau kampung Senadin Jaya yang baru ini merupakan permohonan penduduk setempat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan projek pembinaan surau kampung Senadin Jaya miri Khamis. Penganjuran bengkel kepolisian komuniti bertujuan sebagai garis panduan dan rujukan terhadap peranan agensi-agensi kerajaan di dalam jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Rozi Yunus berkata, ia penting bagi memastikan program-program yang diadakan menepati kehendak penganjurnya. Jadi maknanya kita semua memahami peranan agensi-agensi masing-masing. Tetapi kita tidak juga dapat bersandar hanya kepada agensi-agensi tersebut. Komuniti perlu terlibat secara langsung dalam memastikan kejayaan atau kelestarian program-program yang diadakan. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian bengkel kepolisian komuniti peringkat daerah Subis bagi tahun 2020 pada Khamis. Datuk Rozi juga mahu semua komuniti ini bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam menjaga keselamatan di peringkat akar umbi. Dalam bersama untuk menuju komuniti yang lebih selamat dan sejahtera, kerjasama pelbagai pihak perlu ada untuk menjaga keselamatan kesejahteraan kita di peringkat akar umbi. Dan ini juga perlu disesuaikan mengikut konsep kepolisian yang baik. Ini merupakan satu komitmen kerajaan kepada komuniti setempat dalam kita berkongsi tanggung jawab. Seterusnya, sebanyak 4 projek bekalan air akan dilaksanakan tidak lama lagi di kawasan Dun Batu Danau menerusi peruntukan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA. Adun Batu Danau Palus Palu Gumbang berkata keempat-empat projek bekalan air ini yang bernilai lebih 100 juta ringgit ini akan memberi manfaat kepada penduduk-penduduk di Dun Batu Danau. Jadi untuk kawasan Batu Danau kita berterima kasih kerja negeri kita telah diperuntukkan 4 projek bekalan air di bawah di bawah NRDA, iaitu projek 1 daripada Temalang ke Ukong, projek 2 daripada Simpang Ukong ke Tanah Merah, dan projek 3 daripada hujung Jalan Medamit ke Pulau Brunei, dan yang keempat daripada simpang Jalan Semena ke Kuala Mendalam. Itu di bawah NRDA dan keseluruhannya almost 100 million. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyerahkan tangki air di Limbang pada Khamis. Mengenai penyerahan tangki air itu, Paulus menjelaskan ianya adalah bersifat sementara bagi mereka yang belum mendapat bekalan air bersih. Itu sebagai sementara menunggu projek tersebut. Jadi tahun ini kita bekalkan mereka yang belum ada air bersih.
dengan tangki lah, dengan tangki sebab mereka ini menggunakan air graviti daripada bukit. Jadi mereka boleh menyimpan air di dalam tangki untuk kegunaan terutama di masa hari tidak hujan kemarau lah. Jadi mereka gunakan bagi stok air lah. Selanjutnya, berita gembira kepada warga Sungai Pasin Matu apabila projek sambungan bekalan elektrik 24 jam akan dilaksanakan. Menurut Adun Daro Safi'i Ahmad, tender untuk projek berkenaan telah dikeluarkan melibatkan anggaran peruntukan sebanyak 6.5 juta ringgit. Sitik berita mana? Laban perulungan sehingga komite projek perintah Naga Litria. Maya datai 25 bulan tadi 4 kumpul. Tuh udah kumpul, udah tinggal. Kagak Litria. Hari nyambung hari matu kakak kita menua pasien. Litria 24. Semasa berucap pada Majlis Penangguhan Agriculture Community Outreach Program AgriCorp Dun Daro Seri 2, Safi'i berkata projek penyambungan bekalan air di kawasan itu juga telah dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Sekian edisi petang bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.